Kita hang bodoh dia biasa lah. Tak pun terus kan. Lembu. Kalau hang macam lembu, slow sikit. Dia level dia tak kuat kan. Panggil tu. Babi. Panggil babi kan. Hang macam babi. Dia hang macam babi. Dia berlapis kat tu. Babi. Ui, babi terus hang panggil aku lah. Saya nak tunjuk apa kan. Inilah balaghah. Nah inilah sekolah bahasa Arab kalau tak sebut dengan majaz tu kan. Inilah balaghah Quran. Quran sebut balaghah ni dia punya faham macam mana? Kalau kita sebut Allah nur. Macam mana? Maksudnya undescribable. Nur mana boleh describe? Pandang pada sudut tu. Bukan kata faham orang salah nur. No, salah. Jadi dia lebih fokus pada yang jauh, yang mendalam makna. Bukan maksudnya dia nur. Tak. Kalau kata nur yang layak, tak cantik tu. Mestilah bukan nur. Sebut nur pasal apa? Nak bilang benda tu undescribed. Kalau sebut muka pasal apa? Dia atas majazi. Kalau atas uraian situ kan. Majazi pasal apa? Pasal kita sebut muka ni tempat fokus. Lama tak tengok muka. Bukan maksudnya muka selama ni dia tutup. Bukan? Tapi muka ni tempat fokus. Jadi waya buka wajhu. Dia tempat fokus. Kalau dengan makna macam tu, maksudnya Quran tak ada balaghah. Quran ni istilah kerin. Istilah kerin ni Quran Allah Ta'ala tak turun itu pasal antara mukjizat Quran adalah turunnya Quran menyebabkan orang yang pakar Quran, pakar sastra pun dia akan kagum dengan bahasa yang ada. Itu kot. Atas kata hikmat tu. Hikmat tu. Kalau atas hikmat juga, kalau atas kita bicara ni juga isyarat dalam Quran tu. Allah Ta'ala sebut macam ni, wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Ada pun orang dalam hati dia ada penyakit. Maksudnya orang yang pahaman akidah dia rosak. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Dia akan mengikut apa yang mutasyabihat tu. Maksudnya dia akan ikut muka-muka. Ibtigha al-fitnah. Pasal apa? Pasal nak cari fitnah, nak cari huru-hara, nak cari penin. Waktu wabtigha at-ta'wili, cuba untuk manipulasi. Kalau bahasa takwil atas ulama tafsir tu, ibtigha at-ta'wili, dia cuba nak manipulasi kan, manipulate kan maksud yang sepatutnya dipaham daripada ayat-ayat mutasyabihat ni. Yang tu yang isyarat Quran pula, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilmi. Macam mana pun kalau ahli sunnah wal jamaah dia syarah betul, Wahabi dia syarah cara dia pula tu. Macam mana pun kalau atas sebut apa hikmat di situ, hikmat antaranya pasal nak menunjukkan ketinggian bahasa Quran. Pasal Quran takkan turun melainkan dengan ada istilah balaghah, ada istilah kesusastraan dia. Dan atas kaedah akidah Allah Ta'ala turun dengan begitu. Dia atas kaedah nak uji adakah siapa dia ni, kita ni orang yang memang faham akidah macam mana sepatutnya dipaham, dia tahu apa yang sepatutnya dipaham mengikut prinsip akidah, ataupun orang yang terfitnah, yang tersalah faham dengan sebab semata-mata benda-benda kecil macam ni dalam Quran. Itu kot. Maknanya ulama salam ni dia ada bercanggah. Biasa soalan tu, salaf dengan khalaf ni adakah bercanggah? Kalau salaf dan khalaf betul dalam kitab, tak ada canggah. Kalau dalam bab yang mutasyabihat ni pun istilahnya tak bercanggah. Nak saya sebut tak bercanggah macam mana? Yang kita pun kalau ikut tak sampai lagi dengan istilah tu. Kita baru sekali sentuh untuk menunjukkan kata jirim, jisim apa tu lah, mustahil lah tu. Sebenarnya salaf dan khalaf tak ada bercanggah satu pun. Mereka muafakat di atas kata ayat Quran. Ayat khususnya kita bicara ni kalau dalam bab mukhalafah ni yang nama mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat itu mesti yang terjemahan lahiriah itu tak dipakai. Muafakat, tak khilaf seorang pun. Ya, salaf dan khalaf sama dari sudut ayat mutasyabihat. Mereka setuju mutasyabihat dan setuju bahawasanya apa yang ada pada kalimah Quran itu tak dipakai sama sekali untuk mengertikan maksud. Maksudnya kalau sebut muka, salaf dan khalaf sepakat mengatakan bukan makna muka. Cuma salaf faham macam mana? Dia kata memang bukan makna muka. Apa makna muka? Dia tak ambil hurai langsung. Allah yang ambil, Allah yang tahu. Kita terus ada fikir banyak-banyak lah apa maksud dia. Wallahu alam. Bersihkan daripada makna baru. Okey, itu salaf. Tapi tetap bukan makna muka. Khalaf, dia menggunakan kaedah untuk menyelesaikan ni. Pasal orang duk tanya, orang timbul persoalan.
fitnah jadi macam-macam. Macam mana nak hilangkan fitnah ni? Dia menghuraikan wajhu tu, cuma bukan masuk muka. Cuma macam mana nak bagi hurai? Dia kembali pada kaedah bahasa dan kaedah dalam ilmu tafsir. Antara kaedah ni tengok dalam kaedah Arab, mengertikan masuk wajhu, istilahnya dia panggil itu yang istilah majaz. Dan majaz tu majaz mursal, sebut muka bukan makna muka, tapi sebut muka dengan makna zat. Itu kaedah khalaf. Jadi khalaf dan salaf tak ada khilaf sebenarnya antara dua ni. Kalau ada orang kata salaf dan khalaf berselisih pendapat, tak selisih. Itu bahasa tu kacun tu kalau saya. Dia orang bukan selisih pendapat. Dia orang sepakat mengatakan mutasyabihat adalah mutasyabihat. Makna yang diambil daripada mutasyabihat sepakat, tak boleh dipaham dengan cara zahir. Cuma salaf dia lebih mudah dan ringan dari sisi sudut. Tak payah ambil faham mana, sudahlah tu aku pun tak pernah terfikir macam-macam. Tak ada ambil takwil. Tak ambil takwil tu, tak ambil takwil tafsili. Takwil huraian tu tak ambil. Adapun takwil ijmali ambil. Maksudnya apa makna? Bukan makna muka. Ya, ulama salah tak ambil takwil tafsili tapi mengambil takwil ijmali. Jadi dari segi takwil muafakat. Cuma tak takwil ijmali ataupun tafsili. Jadi kalau ada orang kata salaf dan khalaf telah berselisih pendapat, kena takwil tak takwil, bukan berselisih pendapat, sepakat mengatakan ayat Quran itu memang kena takwil, terjemahan zahir tak boleh dipakai, mesti ada makna. Okey, salaf apa makna dia? Wallahu alam. Okey, baru salaf. Kalau Wahabi, yang tu yang dia salafi dan salahi. Sikit yang pasal itu. Pasal apa salahi? Pasal dia kata muka apa? Allah Ta'ala memang ada muka. Allah Ta'ala yang kata dia ada muka. Apa tu? Memang muka-muka yang layak dengan Allah Ta'ala. Hak tu kelahi yang kita tu. Dalam masa yang sama dia kata dialah salafi. Dia kata dia salaf. Yang kita duk pakai ni macam mana salaf dan khalaf tadi. Dia kata kita ni tak betul. Yang dia betul. Dia tu salafi. Kita ni salaf dan khalaf. Dua-dua ni tolak. Yang ni lebih menggunakan akal. Kita lebih kepada kaedah ambil makna ayat betul. Quran kata muka, muka lah Allah yang mensifatkan diri dia. Ambil telan, kita beriman dengan Quran. Quran kata muka, muka lah, tak takwil mana-mana lah. Yang tu yang kelahian kita. Wahabi situ. Yang tu yang panggil Wahabi, Salafi, yang Salahi. Salahi tu nak menunjukkan dia tak betul. Satu kalau kita tengoklah ni banyak ustaz-ustaz yang gelong dalam bab akidah dia syarah itu. Memang kalau saya lah, kalau geng-geng Facebook apa ni ada yang belah ni, ada yang belah ni. Pasal prank-prank tu, bukan tujuan prank apa, nak tengok akal belah otak dia mah. Yang ni kelahi macam ni, yang ni kelahi macam ni, yang ni kelahi macam ni. Tengok Allah mak susah hati. Yang geng ni dia kutuk geng ni, saya tak komen banyak, saya tengok lah. Saya kutuk Facebook tak selesai. Maksudnya jawab dalam Facebook tak selesai. Yang ni baru ni keluar senarai. Senarai apa? Dia kata yang ni ustaz mengarut. Don Daniel mengarut. Ustaz apa baru ni sebut nama tak apa pasal tu. Ustaz Aslin Bollywood mengarut. Ustaz apa lagi mengarut. Ustaz yang banyak istilahnya mengata orang dalam Malaysia ni dua. Nama dia Abu Syafiq, nombor dua bukan Azhar Idrus tak. Ustaz Azhar Idrus ni dia kata Ustaz Azhar Idrus ustaz yang jawab ikut kepala otak. Semua soalan dia jawab ikut akal, tak ada nas. Ustaz Azhar Idrus kena tu. Ustaz bagus macam mana? Ustaz yang dia tahu nama tu bagus-bagus lah. Ustaz Sri bagus, Juanda bagus, Ustaz Kazim tak tahu nama. Ustaz Kazim bagus. Apa lagi Kosokodawi bagus. Siapa lagi? Patu Bari bagus. Siapa? Tak sebut apa-apa, tak komen. Ustaz yang ada nama kita duk sebut selalu ni, semua tak boleh pakai. Cuma nama saya tak masuk lagi tu. Pasal nama saya tak popular, tak naik. Esok naik nama, esok dia Ustaz Ahmad Zaini ni merepet. Dia bubuh nama Ustaz popular. Nama saya kalau bubuh orang kata dia siapa ni, aku tak bisa kenal. Pasal tu dia tak bubuh. Dia masyhur esok naik. Naik nama. Kalau tengok ada tu esok masyhur lah tu.
Okey. Sikitlah bahasa itu. Baik, kalau ikut nisbah baca kita ni tak panjang, kita duk panjang sebut tentang bagaimana kaedah nak menyelesaikan mutasyabihat tu. Macam mana pun, apa yang kita duk baca tadi tu adalah nak memahamkan baharu. Tu. Pasal baharu ni kita selalu duk faham baru tu. Ya, apa ciri baru? Ciri baru adalah jirim. Pasal ciri baru tu umum baharu makhluk. Makhluk ni daripada tak ada kepada ada. Dia ada dia yang didahului oleh tiada. Itulah hawadis. Kita dah jumpa istilah-istilah tu. Itu yang panggil baharu. Benda yang ada yang didahului oleh tiada. Jadi bila dia tak ada, waktu jadi ada, yang tu tengok pada fact of creation. Ulama dulu dah kaji sains kan. Satu dia keluar istilah jirim, jisim, jauhar. Dah ada jisim latif. Yang fact of creation memang ahli sains kata ni matter, ada molecules, ada atoms. Lepas tu yang ni ada nama sebatian, tak sebatian, organik, tak organik, sebatian kimia apa. Untuk ada benda yang undescribed, tak boleh describe. Tu yang ada cahaya apa dan sebagainya. Ulama kita menggunakan bahasa macam ni. Dan kalau kita tengok sebenarnya mereka hurai dan bahas pun ikut disiplin ulama kita punya. Cuma kita tak advance bah ilmu akademik pun tak lagi. Agama pun tak apa nak cakap. Tu mengaji pun terlentang terap. Okay. Lepas tu duk banyak cakap. Ubi ayat-ayat macam tu sikit. Hak tu tak apa nak boleh. Macam mana pun. Perhabis sikit lagi satu tu. Jadi Allah Ta'ala bukan jirim, jisim dan bukan jisim latif. Contoh dia kata jisim latif ni seperti cerah dan zulmat. Cerah terang, zulmat gelap. Gelap apa? Gelap molekul apa? Mana ada molekul? Dia fenomena. Dia fenomena tu undescribed. Dia tak boleh describe dengan jirim dan jisim, tak boleh. Dia fenomena sejuk. Sejuk macam mana nak describe? Ada fenomena molekul apa describe? Atas kata sejuk dia suhu. Suhu ni macam mana nak describe? Suhu undescribable. So kalau sebut dengan cara orang putih lah, tak boleh nak describe. Panas. Macam mana nak describe panas? Tak boleh describe. Tapi orang salah panas sejuk lah. Tak. Makhluk. Itu adalah makhluk. Fenomena alam. Itu hawadis. Baik, satu lagi yang dia sebut ni adalah zulmat, bukan cahaya, bukan jauhar firid. Jadi jauhar firid kita sebut jauhar firid ialah jauhar lah. Dan biasanya bila jauhar mesti disebut firid pasal tak dikatakan jauhar, mesti dia atom yang satu, atom yang tak bergabung dengan mana-mana atom lain sama ada yang sejenis atau berbeza dengan dia. Hal tu dipanggil jauhar firid. Jauhar firdin. Jauhar tu atom yang tak bergabung dengan satu. Fardun tu maksudnya tunggal, satu. Just one molecules. Bukan one molecule, one atoms. One molecule dia tak jauhar. Bila molekul dia mesti jisim. Pasal dia gabung dengan benda lain. Tu istilah-istilah tu tak faham tanya lain. Iaitu kata dia, baik, dan seterusnya dia kata jauhar firid ni apa? Benda halus yang tiada menerima bahagi. Apa maksud tak boleh terima bahagi? Maksudnya dia ialah sekecil-kecil benda di atas fakta kejadian. Apa? Itu yang istilah sains tu atom ataupun disebut dalam bahasa Arab zarah. Misqala zarrah. Memang bahasa Arab tu. Apa zarah ni? Zarah ni macam-macam lah ulama urai, tapi atas kita punya istilah sains zarah ni satu atom kecil-kecil tu. Itu dipanggil zarah. Jadi zarah-zarah gas. Kita ada sebut itu kan. Macam mana pun zarah ni kadang-kadang dia terpergi juga atas bahasa kita dengan makna molekul. Dia bukan pergi makna atom. Tapi kalau ikut atas kata zarah yang tak boleh dibelah bagi, itu barulah dipanggil jauhar. Jadi pastikan untuk nama zarah, untuk nama jauhar ialah zarah yang tak boleh dibelah bagi. Maksudnya zarah yang bukan molekul. Kalau zarah yang molekul maksudnya dia telah bercantum membentuk gas-gas, hidrogen, oksigen, dia akan jadi O2, H2 apa sebagainya. Itu dia dah jadi molekul. Itu bukan jauhar firid. Pasal dia bukan just one atom only. Okey. Habis satu lagi ayat tu, dan bukan ia orang salah ni atas nama baharu, bukan ia arad. Baik, arad ni apa? Arad iaitu sifat yang berubah-ubah yang tiada sah terasing daripada jirim, seperti warna putih, kuning,
gerak, diam, rasa, bau, suara, sejuk, panas, muda, tua dan lain-lainnya daripada tiap-tiap sifat a'rad. Saja nak habiskan tu. Pasal apa? Pasal sebut jirim, jisim, jawhar tu, tak dapat tidak, setiap jirim, jisim, jawhar dia mesti ada sifat yang ada pada dia. Bergerak, diam, tu yang apa lagi? Warna, panas, haba, berat, ringan, aktif, tak aktif. Itu yang disebut ciri-ciri macam tu dipanggil arad. Dan itu adalah ciri makhluk, ciri alam. Pasal fact of creation, fakta-fakta kejadian ni, jirim jisim ni kan bila dia bercantum, ada yang membebaskan haba, ada yang bila dia bercantum dia menyerap haba. Begitu juga bila dia bercerai, molekul-molekul ni bila dia bercerai, ada yang membebaskan haba, ada yang menyerap haba. Bila membebaskan haba, panas, dia akan menyebabkan tekanan. Bila sejuk, ketekanan rendah, panas, tekanan tinggi. Ada macam tu itu apa tu? Itu makhluk lah. Makhluk lah. Jadi ciri yang ada pada jirim, jisim, jawhar dengan sifat macam tu, gerak, diam, tekanan, sejuk, panas, tu disebut tua, muda, dilalui oleh masa, bergerak, dan lain-lainnya. Begitu juga suara, bau, saiz, tu umumnya dipanggil arad. Ambil kepala sifat tu dalam bola tauan. Arad, terjemah mudah, sifat. Terjemah mudah, sifat. Sifat yang ada pada jirim, jisim, jawhar, tu dipanggil arad. Katalah misalnya saya ambil, sekali guna bahasa sains sikit, sebutir kuprum sulfat kontang. Kuprum sulfat kontang warna apa? Kontang. Oh, tak ada kelas sains ni. Tak ada cikgu sains ni. Putih, putih. Bila saya bubuh dalam air, dia akan jadi warna apa? Warna biru. Biru apa? Biru macam kristal tu kan. Itu kuprum sulfat. Yang bila dia kena air memang dia akan berwarna biru. Saya kata apa? Macam mana boleh jadi warna biru? Dia akan ada istilah tu lah. Bergabung, dia membebaskan haba, tak haba. Macam mana boleh jadi warna? Ada benda undescribable lah. Macam mana daripada kontang boleh jadi biru? Kalau kita ujian dalam sains, ada kertas litmus, ada macam-macam cair nak uji kehadiran kepada sida lah, oksigen lah. Saja saya sebut. Cikgu dia faham sikit bab tu. Tak faham sudah dengan saya sebut. Kan ada alat-alat yang digunakan dalam amal kan. Dia akan ada perubahan warna. Kita ada guna apa? Skru. Yang ni nut skru. Nak tengok perkembangan besar kecil kan. Bakar nut skru ni, bakar skru tak boleh masuk dalam nut. Bagi sejuk, lepas tu dia boleh masuk. Kenapa? Ada proses pengembangan, pengecutan. Jadi semua tu dipanggil arad. 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 Bila bakar jadi merah. Bila hitam kena asap jelaga jadi hitam gini-gini. Suhu macam ni, color macam ni. Dia menyebabkan warna, haba, tekanan, gerak, diam, panas. Tu ialah arad. Dan memang nak faham macam ni betul-betul, dia kena masuk sains sikit. Kalau tidak, dia tak boleh nak urai lah. Dia macam beku sikit. Selalu kita sebut putih, hitam. Kita dah nampak putih, hitam, biru, apa macam ni lah. Tapi bila kita sebut dalam bentuk macam tu, dia akan lebih nampak, ulama dulu hurai akidah sekali dengan sains. Sains tu keluar daripada dema kan. Asalnya Quran hadis, tapi pakar dia faham tu, dia boleh describe sains. Tu yang pakar Ibn Sina. Kita nak sebut nama tak pandai, pasal lekat nama orang putih. Okey, siap. Jadi apa tu nak cerita tu? Itulah dipanggil arad. Jadi mustahil Allah Taala arad. Jadi mustahil kita jumpa istilah jirim, jisim, jawhar, arad. Okey, insya-Allah kita jumpa nanti. Dan bukan ia ada pihak. InsyaAllah itu sama itu. Ada soalan sekitar tu? Macam mana? Sentiasa. Istilah sentiasa dan sedia. Sedia dan sentiasa tu istilahnya kidam lah. Sedia lah. Qadim lah. Maksudnya Allah Ta'ala mukhalafah ni apa? Sedia lagi. Maksudnya bukanlah dengan ada makhluk barulah Allah Ta'ala tak serupa dengan baharu. Tak. Memang dia takkan ada serupa baru. Begitu juga lah kalau kata sedia dan sentiasa tu. Sentiasa tu tahu mana? Kalau ayat tadi tu, kita ahli syurga, Allah Ta'ala akan berikan keupayaan untuk ahli syurga melihat Allah Ta'ala ketika ahli syurga duduk dalam syurga.
Wajib i'tikad tu. InsyaAllah kita dapat kesempatan tu. Allah Ta'ala bagi ahli syurga melihat Allah Ta'ala ketika ahli syurga dalam syurga. Okey. Adakah bila kita dah tengok Allah Ta'ala dalam syurga tu, maksudnya, oh macam ni kan Allah Ta'ala, kenal lah. Dulu kat dunia tak bisa duk tengok. Tengok-tengok ni, katalah guna puilah dengan bahasa muka tu. Bila tengok wajah Allah Ta'ala, maka kenal lah Allah Ta'ala. Pasal apa? Dulu tak saya tengok. Macam mana katalah muka saya tak saya tengok, kenal lah Ustaz Rozaini ni. Pasal dah tengok, tu, dah tengok dah, kenal dah. Macam tu kan? Tak. Allah tetap mukhalafah lil hawadis, sedia dan sentiasa. Walaupun di akhirat esok kita dah tengok dah. Tengok macam mana? Tengok yang mukhalafah, tak boleh nak cerita. Itu undescribed. Benda kat dunia pun berada yang undescribed, apatah lagi Allah boleh describe. Subhanallah. Jadi atas mana sedia sentiasa tu, sedia, qadim sedia lagi. Atas mana sentiasa tu, sampai bila-bila pun Allah Ta'ala tetap prinsip dia mukhalafah lil hawadis. Bukanlah istilah dia bila dah tengok Allah Ta'ala akhirat esok, istilahnya pecah terbelang. Pecah terbelang tak? Pasal apa? Dah tengok dah. Jadi tak pelik lah kat Allah Ta'ala. Pasal apa? Kenal lah. Macam ni ke, terang ni ke Allah Ta'ala. Silap intikad itu. Kalau hang kata terang ni ke Allah Ta'ala, maksudnya akidah lama salah. Pasal duk faham Allah Ta'ala tu adalah makhluk dan baharu. Pasal tengok dia, maka hilanglah kita punya mukhalafah tu. Pasal apa? Dah kenal lah. Yang ni yang layak ke Allah Ta'ala. Kalau pergi bahasa Wahabi tu, yang ni yang layak Allah Ta'ala, jadi kenal lah layak dia tu terang mana. Macam mana? Macam tu ke Allah Ta'ala? Tak. Tengok Allah Ta'ala, lagi tengok, lagi tak tahu nak describe. Pasal tengok bukan dengan kefiat, tengok bukan dengan ada cara, tengok tak boleh nak cerita. Pasal apa? Laisa kamitsli syai'. Bahkan sentiasa rindu nak tengok pasal dia laisa kamitsli syai'. Kalau dengan istilah kata yang layak tengok sekali, Ratu cantik pun tuan-tuan tak saya tengok. Kalau tengok je lah, cantik je lah, dah kenal je lah. Macam tu kot. Saya nak tunjukkan kata Allah subhanallah, mustahil dengan fenomena macam tu. Macam mana pun nak hurai tu je. Sedia, sediakan. Sentiasa, sedia, sentiasa tu untuk menunjukkan daim, kekalan. Dia tetap mukhalafah, sedia, qadim. Sifat dia mukhalafah azali. Macam tu kot. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.